Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni aku ada terima beberapa kes, dalam 3 ke 4 kes macam tu, pasal ikan mati dalam tank kuarantin, dalam kuarantin tank. Maksudnya ikan di tengah kuarantin, lepas tu mati. Dalam kes ni aku tengok semua video-video yang diorang share dekat aku tu ada sindrom yang sama. Maksudnya keadaan ikan tu mati dalam berapa hari tu, dia punya keadaan ikan semua tu sama. Aku tengok memang sama, tak ada beza. Kat situ aku rasa macam pelik, apa pasal jadi macam ni. Dan ketiga beberapa kes ni semuanya melibatkan ikan mas lah. Ikan mas ni memang agak sensitif sebenarnya kan. Aku pada penilaian awal aku tengok video-video dia orang share kat aku tu, aku rasa ni kalau biasanya lah, kalau jadi perkara baru macam ni, biasanya disebabkan antara 2 sebab je. Yang pertama klorin dalam air. Yang kedua pH. Aku buat beberapa siasatan lah, aku buat siasatan macam mana kes ni berlaku daripada awal sampai akhir, macam mana aku minta diorang share lah kat aku kan, macam mana diorang handle ikan tu. Dan aku dapat tahu dia guna anti chlorine plus. Okey, dia guna anti chlorine plus. Dan yang kes pertama tu dia pakai air pram. Lepas tu yang kes ke seterusnya tu aku terima dia tak pakai air pram, dia pakai air direct pipe lah. Tapi semuanya pakai anti chlorine plus. Jadi kat situ aku rasa macam was-was kan, bahaya. Dan aku buat beberapa kajian. Aku difahamkan, aku tanya pada diorang lah yang kena ni, masa hari pertama dia menggunakan anti chlorine plus. Lepas tu ada yang guna 100% air pipe dan ada yang guna air pram. Okey, lepas tu dia letak anti chlorine, ikut dos lah. Lepas 3 hari tanpa melakukan penukaran air, maksudnya dia tak water change. Okey, lepas 3 hari baru ikan mati. Baru mati dan mati mengejut lah macam tu. Aku tanya sekali diorang macam mana diorang set up quarantine tank tu. Ternyata diorang kata diorang tak ada pakai pump, tak ada pakai media filter ke apa, tak ada. Cuma dia letak satu span bubble yang biospan hitam tu. Lepas tu dia biarkan selama 3 hari tanpa tukar air. Lepas 3 hari barulah ikan tu mati. So kat sini aku daripada penilaian awal aku lah, tak mungkin ikan ni mati disebabkan klorin. Maksudnya anti chlorine plus tu betul lah dia cut klorin. Kalau ikan mati disebabkan klorin, tak perlu ambil masa yang terlalu lama sampai 3 hari macam tu. Kalau klorin dalam air tak dapat dinyah, biasanya ikan korang dalam masa 2 atau 3 jam korang dah boleh nampak perubahan kat ikan tu. Ikan tu akan, semua sekali ikan yang ada dalam tank tu akan tercungap-cungap ke atas. Dia macam kurang oksigen macam tu. Itu biasanya. Lepas tu kalau kita biarkan lagi dalam masa 24 jam ke atas tu, baru akan datang sindrom simptom-simptom yang seterusnya lah. Tapi memang kalau klorin punya masalah, dia memang kita akan dapat kesan dalam jangka masa awal. Dalam beberapa jam je, paling lama pun 3 jam lah biasanya. Korang dah boleh nampak ikan tu tengok-tengok semua ke atas. Macam tu. Tapi ni tak, lepas 3 hari. Lepas 3 hari baru ikan tu mati. So ni aku rasa pH. Sebabkan aku tak sedar hati, aku try. Aku dekat sini aku set up 2 tank saiz 1 kaki. 2 tank saiz 1 kaki cube lah, 4 segi tu. Kedua-duanya mempunyai setup yang sama. Aku cuma pakai bubble saja macam yang kes dia orang lah. Untuk setup tank yang aku buat ni, aku nak buat uji kaji ni, aku test dulu aku punya air pipe. Aku pakai air pipe direct ni, dua-dua pakai air pipe. Aku test dulu aku punya pH air pipe yang sedia ada ni berapa, sebelum aku teruskan uji kaji ni. Sebab nak kena tahu dulu berapa kandungan pH air pipe sedia ada aku.
Okey, dah selesai. Dah tunggu dalam beberapa minit macam tu. Aku tengok aku punya air pipe kandungan air pipe asal aku dekat sini sebenarnya rendah. Tak tahu lah, dalam kamera ni tak nampak. Dia sebenarnya hijau-hijau macam tu. Boleh nampak jelas lah. Dia tak biru, dia hijau. Okey, dekat sini 6.8. Kalau dekat mata kasar ni memang nampak ni lah live kalau tengok live ni memang nampak dia hijau-hijau itu 6.8, tapi dalam kamera aku tak pasti korang boleh nampak jelas ke tak nampak. Dekat sini, dekat setup kali ni nanti aku akan pakai apa nama donut 3DM untuk satu tank. Okey, nanti satu tank aku pakai donut, satu tank lagi aku tak pakai donut. Macam tu. Okey, sekarang air dah penuh. Boleh nampak air dah penuh. Kedua-dua paras air ni sama. Maksudnya jumlah isi padu air dalam akuarium ni dua-duanya samalah. Dua-dua tank satu kaki cube kan, 4 segi ni. Aku nak letak, okey, dekat sini salah satu tank ni aku nak letak donut 3DM. Donut ni donut yang dah lama donut terpakai. Mungkin aku akan letak 2 kot dalam ni. Untuk stabilkan pH, aku nak try dapatkan pH 76. Macam tadi air pipe aku 68 kan. So salah satu daripada tank nanti aku akan letak apa nama donut 3DM ni. Lepas tu test balik semula air. Lepas letak anti chlorine plus dalam jumlah dos yang sama. Okey, sekarang dua-dua tank aku dah hidupkan bubble. Aku dah letak donut salah satu tank tu. Nanti aku nak test tuang dulu anti chlorine plus ni 10 ml di setiap tank ni lah. Maksudnya nanti dua-dua akan dapat 10 ml. Lepas tu aku nak seterusnya aku akan check pH air di hari pertama, kedua dan seterusnya lah sampai ketiga, sebab dia orang cakap lepas hari ketiga ikan mati kan. Mungkin aku akan buat 3-4 hari macam tu. Aku akan biarkan tank ni macam ni je lah. Dan pantau setiap hari berapa pH air di kedua-dua tank tersebut. Okey, lepas aku tunggu 1 jam, lepas tunggu 1 jam anti klorin dah masuk tadi, aku tunggu 1 jam baru aku test kedua-dua tank ni berapa pH nya. Untuk yang tank lagi satu tu aku tambah lagi satu ketul donut ni sebab aku memang betul-betul nak dapatkan pH yang tinggi. Bila betul tinggi nampak kan dia punya perbezaannya nanti kan. Yang satu lagi tu memang tak ada donut lah, aku biarkan kosong, span bubble macam tu saja. Okey, kita test dulu kedua-dua tank ni, tengok berapa kandungan pH air dia. Okey, untuk hari pertama ini tank yang ada donut. Tank yang ada donut, okey, boleh nampak kat situ memang 7.6 lah. Okey, yang ni ada donut. Selepas letak anti chlorine plus boleh dapat 7.6 dia punya pH air dia. Boleh nampak kan dengan jelas. Kalau dekat mata kasar nampak jelas, dekat dalam kamera ni aku rasa macam tak berapa jelas lah. Tapi nampaklah memang biru. Dia 7.6. Dan lagi satu tank yang tak ada donut. Okey, untuk tank tak ada donut ni hari pertama boleh nampak ada kat situ pH aku masih sama, tak berubah, 68. Okey, dia jadi 68 juga, sama juga, dia tak berubah. So maknanya hari pertama memang selamat. Selamat di sini maksud aku daripada segi pH dua-dua sama. Dia tak ada berubah kan. Tank ni nanti aku akan biar dan tunggu lepas hari kedua nanti aku akan test lagi tengok macam mana dia punya bacaan pH air. Tapi sebelum tu, sebabkan aku tak ada ikan untuk diuji kaji, aku letak makanan ikan. Ni makanan ikan, pellet homemade kan. Aku masukkan ke dua-dua tank ni. Nanti aku akan biarkan selama beberapa hari lah, 3 hari ke macam tu, tak tukar air sebab kes yang hari tu semua kes ni kebanyakan lepas 3 hari ikan mati kan tanpa tukar air. So tak ada ikan kan, tak ada biolog, tak ada apa, semua mati tak sama. Tapi aku tak ada ikan so aku pakai lah
aku masuk je makanan ikan kat dalam ni untuk wujudkan bioload dalam air tersebut supaya lebih mungkin lebih detail lah sebab tak ada ikan kan. Dan kita tunggu je lah lepas beberapa hari nanti ke depan. Aku akan test setiap hari, aku akan test pH air kedua-dua tank ni. Okay, sekarang dah masuk hari yang kedua. Dah cukup 20, dah lepas 24 jam lah aku nak test aku punya pH. Untuk hari kedua ni adakah berubah atau sama je kedua-dua tank ni. Macam kedua-dua tank ni memang aku tak ada tukar air, aku tak ada buat apa-apa, biar macam tu je. Sebab nak samakan dengan kes-kes yang berlaku sebelum ni lah. Okey, yang pertama untuk tank yang tak ada donat. Okey, yang tak ada donat ni kita tengok dia punya pH air dia. Kalau tengok dekat sini makin hijau makin hijau, nampak dia ada penurunan sedikit kat sini. Kalau sebelum ni awalnya 68, dekat sini aku tengok dah jadi 6.6. Okey, dah jadi 6.6 untuk tank yang tak ada donat. Maknanya hari kedua ni dah ada penurunan lah. Tapi tak terlalu ketara. Ada penurunan tapi tak terlalu ketara. Okey, seterusnya yang kedua ni tank yang ada donat. Okey, tank yang ada donat. Tank ada donat pun turun nampak sangat turun. Aku letak 2 ketul donat sebelum ni 7.6. Dekat sini turun 72 nak ke 70. Okey, 72 hampir-hampir nak ke 7.0 dekat sini. Boleh aku anggap je lah 7.0. 7.2 nak ke 7.0. Maknanya dua-dua tank ni, walaupun satu tank tu ada pakai donat banyak 2 ketul, walaupun tu donat lama, tapi sebelum ni kan dapat 7.6 pekat kan. Ni nampaklah ada penurunan, kedua-duanya ada penurunan tapi tak terlalu ketara untuk hari yang kedua ni. So kita tunggu dulu untuk hari yang ketiga pula macam mana. Okey, ni dah cukup untuk hari yang ketiga, dah masuk 3 hari. Macam biasa aku test lagi sekali parameter air, bukan parameter air, test sekali lagi pH air untuk kedua-dua tank ni sama ada berubah ataupun tak. Okey, yang pertama untuk tank yang tak ada donat, hari ketiga boleh nampak dekat sini hari ketiga dia drop kau memang drop habis dah tak boleh nak detect gitu, dah 6 memang nyatalah, memang jelas itu 6. Tapi yang kedua ni tank yang ada donat, untuk hari ni dia naik balik semula stabil ke 76 biru. Okey, naik semula stabil ke 76 biru. Bermakna tank yang tak ada donat tadi ni memang terus drop. So macam mana? Lepas hari ketiga boleh nampak memang habis drop, dia memang drop, sangat-sangat drop. Dan ini menjadi satu punca sebenarnya kenapa ikan-ikan yang diorang quarantine sebelum ni tu, kes sebelum ni aku terima tu mati lepas 3 hari. Kau boleh bayangkan tak? Lepas 3 hari dia drop kau sangat mengejut macam tu. Memang ikan apa pun memang boleh terkesan lah dengan pH yang drop secara mendadak sangat-sangat macam tu kan. Kecuali ikan-ikan yang memangnya dia sesuai hidup di dalam keadaan pH yang rendah, dia masih mampu bertahan lagi. Kalau sebelum ni korang tengok video-video aku yang sebelum ni lah uji kaji aku yang pertama tu aku buat dekat China. Lepas tu China tu tak ada apa-apa pun, cuma ada gravel lah, tapi dia ada gravel kat bawah, cuma dia memang tahan pada kadar pH yang rendah, jadi mungkin dia tak ada apa-apa. Tapi untuk ikan yang sensitif ataupun yang memerlukan pH yang tinggi ni memang sangat-sangat bahayalah. Kenapa masalahnya kenapa boleh jadi macam tu? Boleh anti-chlorine plus ni boleh turunkan pH air terlalu mendadak sangat macam tu kan dalam masa 3 hari tanpa tukar air. Okey, sebenarnya macam ni, anti-chlorine plus ni dibuat daripada bahan-bahan organik, memang 100% organik, dan memang di dalamnya tu terkandung BP,
Tapi tak banyak lah, tapi ada sebabnya dia boleh reduce ammonia nitrate kepada nitrat lah. Dia boleh control ataupun cover lah kita punya parameter air tu selain daripada boleh nyah klorin. Disebabkan disebabkan ada dia organik dan mempunyai BB, ada BB baik dalam tu, bakteria baik. So bila digunakan dekat dalam aquarium, secara tak langsung BB tu buat kerja, dan ini boleh menyebabkan pH air kita menurun. Okey, bila BB tu buat kerja, pH air kita akan menurun. So sangat bahaya kalau korang pakai tank yang tak ada filter langsung. Okey, tak ada filter langsung, contoh macam apa yang biasa orang beli ikan beta, tapi beta dia okey lagi, dia sebab dia pH rendah pun dia pasti berhidup. Aku dah try ikan beta, tak ada apa-apa. Ataupun quarantine tank lah nak cerita quarantine tank dia, sebab kebanyakannya orang quarantine ikan sakit ke, ikan baru ke, dia tak pakai pump, dia tak pakai media filter. Kebanyakannya lah dia punya cuma pakai apa nama biospan hitam macam dalam video tadi tu. Dan ini bahayalah, sebab korang tak ada letak apa-apa media filter chemical yang untuk stabilkan pH air. Kalau korang punya sumber air memang dah pH nya tinggi, ada setengah tempat tu sampai 76 pun ada, dah memang biru dah, memang 76 lah, tanpa letak apa-apa media filter chemical pun pH air dia pH air pipe memang dah tinggi. Tapi macam kes aku ataupun kes yang sebelum-sebelum ni, mungkin pH nya rendah lah, macam aku baru 68 je, tak sampai 7 pun kan. Jadi kalau untuk goldfish memang bahaya lah, tak okey lah sebenarnya benda ni. Dan untuk mengatasi masalah ni, boleh je korang letak sistem filter yang ada pump untuk saring najis dan sebagainya, tapi letaklah koran ke ataupun donat ke untuk stabilkan pH. Yang masalahnya kalau korang tak ada test kit untuk test pH air kan, kita tak tahu walaupun dah letak tu cukup ke tak cukup kan. Masalah ni aku dah berhubung dengan secara terus lah pada owner atau yang buat anti-chlorine plus ni. So diorang tengah usahakan macam mana nak settlekan masalah ni. Cuma dekat sini aku nak nasihatkan pada korang yang dah guna ataupun yang nak guna anti-chlorine plus ni, seelok-eloknya gunalah dekat dalam tank yang ada cukup lengkap dengan sistem filter, yang ada biofilter, yang ada bukan biofilter, yang ada media filter jenis chemical lah, untuk stabilkan pH air dalam aquarium korang, supaya langkah berjaga-jaga lah sebelum diorang dapat settlekan masalah ni ke apa macam ni kan. Nanti aku akan update lagi video seterusnya pasal anti-chlorine plus ni. Jika owner ataupun yang buat anti-chlorine ni dah dapat selesaikan macam mana nak selesaikan masalah ni, nanti aku akan update semula. Tapi untuk buat masa sekarang ni, kalau korang yang guna yang nak guna ataupun yang dah guna tu, hati-hati. Aku nasihatkan jangan guna dekat tank yang kosong macam tu je, yang tak ada sistem filter, khususnya untuk ikan-ikan yang memang memerlukan pH air yang tinggi. Aku tak sarankan, kalau boleh jangan, elakkan lah dulu untuk sementara waktu ni. So kepada yang dah support selama ni yang dah beli, yang dah guna anti-chlorine plus ni, aku doakan supaya korang ni murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang sempurna, dan terima kasih banyak-banyak lah pada yang dah support. So kalau ada suara aku ni tak jelas, sebab biasalah aku tak sihat ni sekarang kan, tengah kena covid ni, jadi suara aku pun macam ni dekat tenggelam timbul lah tenggelam timbul, tekak aku sakit. So aku rasa sampai sini sajalah video untuk kali ini. Aku harap supaya korang dapat share lah pada rakan-rakan korang yang dah guna ataupun nak guna. Okey, sebab benda ni penting, sangat-sangat penting untuk ikan korang supaya tak mati lah kan, bahaya kan. Okey lah, sampai ini saja video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.